perkumpulan New York datang mengunjungi rumah ibadat kaum India yang berlokasi di Jalan Bukit Jawa, Klang. Nama saya Sri Darshini. Nama saya Rebecca. Nama saya Menaka. Nama saya Divyashi. Nama saya Darshna Lakshmi. Kuil ini bernama Kuil Sri Nagara Tendayuda Banu. Kuil ini ialah kuil yang paling lama di Klang. Kuil ini terletak di Jalan Dato' Hamzah dan Jalan Bukit Jawa. Hai madam, sekarang saya akan memperkenalkan ketua rumah ibadat ini iaitu aku belum Encik Palaniandi. So saya akan memberitahu sejarah pasal kuil ini. So first, yang pertama adalah kuil ini masih dikunjungi oleh ramai dari tahun 1930. Kuil ini juga ada Dewan Serbaguna, Dewan Perkahwinan yang juga dibina pada tahun 1935. Selain itu, terdapat pelbagai perayaan yang masih diraihkan di kuil ini. Sebagai contoh adalah masa bulan Kartike yang meraihkan secara besar-besaran di kuil ini. Seterusnya, kuil ini dinamakan sebagai Religious Square kerana kawasan ini dikelilingi oleh rumah-rumah ibadat pelbagai kaum juga di sekeliling around. Thank you. Ini adalah Gopuram. Gopuram dipercayai mempunyai arkitektur Tuhan-Tuhan yang dipercayai oleh semua kaum India. Gopuram juga mempunyai salah satu Tuhan yang paling penting dalam kalangan penganut kaum India iaitu Vinayagar. Menerangkan tentang pantang larang yang terdapat di kuil ini. Yang pertama, penganut perlu menanggalkan kasut atau slipernya di luar kuil dan mencuci kakinya sebelum masuk ke tempat ibadat. Seterusnya, penganut perempuan tidak dibenarkan memakai pakaian yang mencolok mata, dan untuk penganut lelaki pula tidak membenarkan memakai seluar pendek semasa datang ke tempat ibadat ini. Selain itu, terdapat juga kepercayaan bahawa penganut-penganut perempuan tidak digalakkan masuk ke tempat ibadat ini semasa mereka datang bulan. Akhirnya, seperti pantang larang yang terdapat di tempat-tempat ibadat yang lain, penganut tidak dibenarkan membuat bising dalam tempat ibadat ini kerana mereka akan mengganggu ketenteraman penganut-penganut lain juga. Ini adalah tabung Yayasan Kuil Tandayuda Banu. Jadi, duit-duit yang dimasukkan oleh penganut akan digunakan untuk menambah kuil persekitaran kuil-kuil ini. Bukan itu sahaja, kita juga akan guna duit-duit ini semasa penganjuran perayaan-perayaan besar di kuil ini. Kitab suci yang digunakan untuk penganut agama Hindu adalah dikenali sebagai Panjangam. Panjangam tidak boleh ditunjuk kepada sesiapa. Fungsi tempat ini merupakan tempat untuk memberi risit arjne atau wilaka untuk diberikan kepada Tuhan oleh penganut agama Hindu. Dewan pertama biasanya digunakan untuk menghidangkan makanan kepada penganut-penganut agama Hindu yang ke sini untuk sembahyang atau perayaan-perayaan. Dewan kedua digunakan sebagai tempat perkahwinan untuk kaum Hindu. Salah satu fungsi kuil ini merupakan tempat ibadat bagi penganut agama Hindu. Selain itu, kuil ini memberikan makanan kepada ribuan orang. Ini merupakan tempat memasak untuk menghidangkan makanan kepada kaum penganut Hindu. Ya habibi ya syafi'i ya
Okay, so agama Islam adalah agama institusi keagamaan selain daripada masjid. Kita ada madrasah, kita ada tahfiz, sekolah pondok, sekolah agama kerajaan atau swasta dan perkim. Assalamualaikum, saya Nur Fatin Atika, pelajar MSU Shah Alam. Kami daripada subjek Ethnic Relation. Jadi hari ini kita orang nak bertanya sedikit sebanyak pasal soalan masjid Bukit Jelutong ni. Jadi boleh ceritakan sikit sejarah masjid ni secara ringkas? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Faris Mengku Adenan. Okay, sedikit mengenai sejarah pembentukan Masjid Tengku Abang Jamaah Bukit Jelutong ni. Pada asalnya sebelum ada masjid ni hanya ada surau Bukit Jelutong, yang mana surau itu sebelum pembinaannya ialah telah penuh dengan kepadatan kapasiti dekat Bukit Jelutong ni sebagai bertambah penduduk. So dengan inisiatif berbagai badan, itu daripada SMDABI atau antara sumbangan yang besar dan Sultan Selangor sendiri, mereka di-start membina masjid ini pada tahun 2010 dan telah disiap pada 2013 pada bulan Mac, dan dirasmikan oleh dengan dihadiri oleh Sultan Selangor sendiri, untuk sebagai tujuan utamanya untuk menampunglah kapasiti Bukit Jelutong ni semakin padat. Assalamualaikum. Untuk soalan yang kedua, saya nak tanya tentang kemudahan yang disediakan dekat masjid ni. Selain biasa kita tahu masjid tempat orang solat dan tempat beribadah lah, dan lain tu saya nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Antara fasiliti yang ada di Masjid Tengku Abang Jamaah Bukit Jelutong ni, antara yang pertama yang kita tengah duduk sekarang ni, itu dekat dalam perpustakaan. Biasa perpustakaan ini banyak buku-buku agama dan buku-buku lain dikumpulkan di sini lah untuk kegunaan awam. Seterusnya kami ada menyediakan baru lagi fasilitas ni, iaitu bilik nikah. Kiranya siapa yang mahu nak bernikah, dan kami sediakan semua, iaitu dengan tok kadi dan tempat pelamin ataupun nak ambil gambar, semua dah disediakan dah. Semua datang nikah dah ambil gambar, semua dah disediakan lah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, seperti yang kita tahu dekat masjid, surau semua akan ada tabung untuk orang-orang yang datang, masyarakat yang datang bagi sedekah dan sebagainya. Boleh saya tahu tak di mana tabung dana itu akan disalurkan? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tabung yang telah disumbang oleh jemaah-jemaah Qarah ini, yang pertama akan disalurkan yang paling besar lah, iaitu untuk kita ada tazkirah kan, tazkirah kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Sebahagian besar yang disumbangkan adalah untuk pentazkirah lah. Untuk seterusnya, antara sumbangan iaitu masjid akan berikan keperluan asas kepada, ada rumah asnaf di Seroja, dia akan berikan keperluan asas untuk bulanan lah, dia akan diberikan oleh masjid. Dan selain itu, kita juga terdapat satu program, iaitu program IQC, Intelligent Quranic Course, iaitu kami menjemput iaitu ustaz-ustaz untuk mengajar ke Al-Quran untuk makcik-makcik dan pakcik-pakcik, dan juga ada tahfiz untuk budak-budak kecil, iaitu tahfiz, dan ada juga kelas taranum. Dan sebagai besar itu untuk membayar tenaga pengajar lah untuk IQC, iaitu Intelligent Quranic Course yang dianjurkan oleh masjid. So untuk soalan yang seterusnya, saya akan bertanya tentang ketua agama dan ketua pengarah bagi masjid ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan, ketua agama di setiap negeri lah dalam Malaysia ni, itu ialah Sultan Selangor sendirilah, ikut pada negeri masing-masing. Dan untuk pengurus untuk masjid ini ialah Ustaz Abbas bin Muhammad Yusof. Dia lah sebagai pengurus paling atas sekali lah dalam mentadbir di masjid ini. Kalau kita tengok surau ni, masjid ni, dia banyak macam jenis kesenian yang ada. So ada tak yang macam something yang interesting pasal masjid ni punya kesenian? Bismillahirrahmanirrahim. Antara kesenian yang kita boleh tengok ni ada ukiran-ukiran kayu, dengan ukirannya itu dengan seni khat lah. Seni khat ni daripada kaligrafi, daripada tulisan Arab lah gitu. Dan kita tengok banyaknya seni-seni itu seni pada Islamik punya kesenian. Okey. Itu saja.
عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Kita orang akan interview seseorang pasal kita punya projek. Jadi boleh saya tahu nama dan asal-usul awak? Nama saya Nur Akila Nazwa. Saya berasal dari Selangor. Selangor. Okey, boleh saya tahu apa perayaan yang kita agama Islam sambut? Sebagai umat Islam ada dua, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Adha. Okey, terima kasih. Sama. Nama saya Nur Yuhaini. So hari ini saya akan tanya beberapa soalan yang mengenai dengan umat Islam lah. So untuk soalan yang ni saya akan tanya pasal kitab yang ada dalam umat Islam. Sebelum tu boleh kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Damiana Jiha. Untuk kitab Al-Quran dan Hadis. Okay, thank you. Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama dan dari mana awak berasal? Nama saya Siti Aisyah. Saya berasal daripada Johor. Johor. Okey, hari ini saya ada sedikit soalan. Okey, contohlah sebagai seorang individu Muslim dan mempunyai agama Islam, boleh kongsikan sedikit tentang pantang larang ataupun perkara yang patut dicegah dan dijauhkan sepanjang hidup kita sebagai seorang Muslim? Okey, bagi saya pantang larang sebagai seorang Islam adalah kita tak boleh mendekati syirik ataupun buat santau pada orang lain. Betul. Okey. Salah satunya lah. Salah satunya. Assalamualaikum. Hai, boleh saya tahu nama dan dari mana ya? Okay, hai, Waalaikumsalam. Saya Hidayah daripada Melaka. Okey. Saya nak tanya satu soalan tentang kalau kita orang Islam, kita mempunyai kepercayaan tu kepada siapa ya? Okay, sebagai seorang umat Islam, kita diwajibkan untuk mempercayai iaitu Tuhan kita, iaitu Allah SWT. Okey, terima kasih. Okey, boleh kenalkan nama dan dari mana? Okey, hai, nama saya ni Muhammad Faiz Safwan bin Muhammad Yabri. Saya daripada Shah Alam. Okey, saya nak tanya soalan. Etnik apa yang menganuti agama Islam? Iaitu Melayu. And then ada golongan-golongan mu'alaf seperti Indian dengan Chinese. Kita dipanggil mu'alaf, dan mamak pun ada yang menganuti agama Islam. Okey, terima kasih.